tahu lah. Tak dapat nak fikirkan. Sebab kita orang pun tengah buat perancangan mana satu lagu dia kan. Biarlah peminat yang menentukan. Rezeki aku, kita orang punya, rezeki dia orang punya lah. Kita pun dah settle kat court, I tak bersalah pun. Kau tak payah buat apa-apa lah. Kau bukan penyanyi pun. Kita diamkan lah kalau dia dah buat tak tahu. Kita pun buat tak tahulah kan. Tapi untuk kerutup tu yang paling saya nak sangat. Tapi saya rasa saya dah tak boleh nak makan lagi. Warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri. Ain, lagi berapa hari dah? Selamat Hari Raya! Hai semua, Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan rancangan Sensasi Nombor 1 Malaysia bersama dengan saya Nabila Huda. Saya Ain Idrus. Ain, ya Allah, excitednya kau teman aku lagi hari ni. Itulah kenapa korang tak ada orang selain ke? Semua balik kampung Sebab kecuali kau aku. je yang paling ada, orang cakap apa, ada chemistry dengan I. Oh, kau request aku lagi? Of course lah, request you. Okey, Korang jangan lupa follow Instagram Melody, Melody TV3 ataupun dekat Twitter Melody TV3 Official. Kalau ada sebarang komen, boleh letak hashtag macam, okey ke kan Ain dalam Melody? Hashtag Melody TV3. Wah, kau punya idea bukan main Okey. Habis sebelum tu aku nak tanya lah, balik mana tahun ni? Saya akan berangkat ke Singapura. You orang Singapura? My husband. Kita kan ada lelaki sekarang. Awak pula? Kita Kelanjur. Dekatlah kita. Lepas tu I dengar you nak terbang-terbang nanti. Ya, hari keempat kita balik Sarawak. Orang Kuching, jumpa di Sinun ya. Okey, korang siap standby dengan kamera semua. Ain Idrus nak balik. Kau bagi tahu pengumuman. Ain, lepas tu Ain, hari ini kita sangat excited sebab kita dah tak payah pakai mask. Kita sebenarnya bila tahu tak payah pakai mask awak, kita terus touch up tau awak. Ya, kalau tak kita make up separuh muka make up je. separuh, tutup pun dah tak nampak. Tapi ingat walaupun kita dah tak pakai mask, SOP tetap nak kena betul. jaga guys, jaga jarak. Jangan Betul. pandai-pandai nak bersukaria. Betul, hari raya tu kadang-kadang kita lupa. Kejap lagi raya. Ya Allah, raya. Ui, kalau boleh jangan. tu SOP tu still kena jaga kan? Betul. Memang penting benda-benda tu sebab kita belum lagi COVID ni belum lagi selesai. Belum habis lagi lah. Belum habis lagi. Betul. So Ain, jomlah kita mula dengan story kita yang pertama ni. Aduh, story pertama dah panas macam mana ni? Tadi lagu dia macam ni, kita hafal tu. Okey, 1, 2, 3. Di sana hanya lama nanti. Bapa Emisa suara terkelaut Of course lah. Kita bukan dia penyanyi. Memang suara kelawat. I sedar. Okey. Ini cerita pasal UKIS. Dia akan buat apa? Dia akan buat konsert reunion. Lepas tu Ain, ada lagi satu story. Ain ingat tak penyanyi Izzat Lazim? Aduh, kita tahu cerita ni. Itu suara dia memang pun sama juga Ya, sedap. suara dia, Tapi dia ada kecam orang. Dia kecam orang ke orang kecam dia? Tak tahu. Kita kena tahu cerita daripada dia kejap lagi. Aduh, kecam pula ni. Jom kita Ain. Go. Baiklah, sekarang cerita mengenai kumpulan UKIS. Dengarnya UKIS akan membuat konsert di Istana Budaya. Wah, alhamdulillah syukur. Pastinya ramai peminat merindui suara Amir UKIS ni kan. Tetapi UKIS kan terbahagi kepada dua. Tak pening ke nanti para peminat Amir UKIS? Sila jawab. Dengarnya bulan 6 ni UKIS akan buat konsert, betul ke bang? Ya, pada 17 dan 18 Jun, UKIS Reunion 25 tahun dan kita akan berlangsung selama 2 jam. Dijangka penonton yang akan masuk ke Istana Budaya adalah dalam 1,500 orang. Untuk Jun ni saja kita ada 4 konsert. Orang buat konsert mestilah orang nak tahu kan berapa buah lagu yang akan menyanyikan kat sana. And lagu tu semuanya akan nyanyi full ataupun akan ada medley juga bang? Lagu-lagu UKIS ni terlalu banyak. Jadi saya pun sampai agak pening nak memilih lagu-lagu UKIS. Jadi kita terpaksa membuatkan dia sebagai medley kerana ingin mencukupkan semua lagu-lagu hit UKIS akan kita bawa daripada kita tak bawa langsung. Macam abang tahu pun yang faktor umur juga mainkan peranan. So abang pun tahun ni dah umur 53 tahun. So abang rasa abang dah bersedia untuk nyanyikan bawa 25 buah lagu kot. Saya sedang mengadakan latihan secara bersama kumpulan dan juga latihan fizikal bersendirian untuk mencari stamina. Kalau tak ada aral melintang, saya akan membuat satu persembahan yang di luar jangkaan lah. Usia itu bukan penghalang. Selain tu nak tanya juga
jugalah tahu yang selain daripada search, UKIS ke terpalit dengan isu ni di mana UKIS terpecah pada dua kumpulan, iaitu kumpulan UKIS Abang Amir dan kumpulan UKIS Abang Amy. So apa yang abang boleh komen mengenai isu tu, bang? Saya pernah cakap benda ni, saya tidak ada kuasa untuk menghalang mereka untuk meneruskan nak pakai nama tersebut ya. Hanya peminat yang boleh menentukan. Tapi pada saya lah, UKIS dikenali dengan suara Amir. Ya, itu fakta. Walaupun lenaku panjang, tiada mimpi bertandang, menghitung hari berlalu, seksanya aku. Kepada penonton-penonton Melodi, saya di sini dengan rendah hatinya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, dan ingat ya, kalau memandu tu kalau rasa mengantuk berhentilah. Nak beraya dengan orang yang tersayang di kampung kan. Satu cabangnya kelakianku ini dengan sikapmu, mentala aku ini insan kekurangan, senangnya kau mainkan. Sekarang kita dengar pula cerita Izzat Lazim. Dengan adanya ramai pelapis baru dalam industri hiburan, Izzat mengakui zaman kini hanya lebih bersandarkan populariti dari bakat. Jadi betul ke sekarang dah tak perlu uji bakat untuk menjadi seorang penyanyi? Izzat, sila jawab. Kita kena seiring dengan zaman lah. Saya tak boleh nak condemn kata apalah zaman sekarang ni kau senang sangat dia menyanyi. Cara penerimaan pendengar-pendengar ataupun peminat-peminat seni sekarang pun berbeza daripada dulu. Macam zaman kita dulu kita kena hasilkan album, kena hasilkan 12 buah lagu. Sekarang kita lebih banyak ke arah single, satu je lagu. Cara promosinya berbeza daripada dulu. Kami ni memang memerlukan media-media cetak, penyiaran, wartawan, hiburan tu memang penting bagi kami lah masa itu kan. Dari situ dah nampak perbezaan antara dulu dan sekarang. Saya tak boleh nak condemn kata benda ni tak bagus, kata benda ni tak bagus. Bagi saya itu adalah trend masa kini. Kalau melalui uji bakat tu kita boleh nampak dah siapa yang berkualiti, siapa yang tak. So kalau media sosial ni siapa pun boleh. Kalau abang punya pendapat sendiri, macam mana abang tengok penyanyi tu berkualiti? Sebenarnya peminat-peminat ataupun pendengar-pendengar seni semua ni bijak ni lah. Tapi kita tengok sejauh mana penyanyi itu boleh bertahan. Bukan secepat mana kau naik sebenarnya. Sejauh mana kau mampu bertahan. Itu yang paling penting bagi saya lah. Kita tengok juga abang semakin aktif dalam lakonan. Sekiranya lah kan ada yang cakap dah jadi penyanyi tu penyanyi je lah. Kita yang pelakon ni tak ada job. Sebab penyanyi kebanyakan jadi pelakon pula. Kalau sebelum ni saya tak ambil job lakonan pun banyak juga job korang lah. Saya rasa itu adalah satu peluang dan juga satu rezeki untuk saya. Bukan niat nak saya lanjut siapa-siapa. Kalau ikutkan sama juga, ada juga penyanyi jadi pelakon. Semua itu berkaitan dengan rezeki kan. Bagi saya itu tak ada masalah. Saya tak nak condemn siapa-siapa. Aduh, apa cerita tu? Tak nak condemn siapa-siapa lah. Ya, betul. Ya, ada je kan? Tapi itulah, kenapa Kak sebagai seorang kupu-kupu? Abel, engkau Abel. Macam mana Abel? Kau kena kecam semua. Orang kata macam, kau tak berdiri atas bakat kau sendiri. Kau menumpang nama bapa engkau. Oh, ya. Macam marah. Kau kena macam itu. Kau jawab apa? Tadi aku dah macam biasa je. Aku sebenarnya tak pernah take it seriously benda-benda macam ni. Sebab tu aku masih berdiri sekarang. Sebab tak ada bagi-bagi statement. Masih relevant. Melodi pun tak pernah dapat statement daripada aku. Oh, tanya Michelle. Oh, sebab tu terus jadi host lompat. Ya, betul. Tak adalah. Dia sebenarnya benda-benda macam ni. Dia kalau kita tak buat, kita janganlah mengaku. Tapi kalau kita buat, kita mengaku je lah kesalahan kita. Mengaku je? Kata cakap je lah benda tu. Yes, saya buat. Jadi senang settle. Kan? Tapi nanti orang kata bila kita mengaku minta maaf, setiap hari minta maaf. Bukan. Tak payah minta maaf. Tak payah. Tak perlu. Kita bagi tahu yang kita adalah manusia dan kita akan melalui onak-onak liku berduri dalam kehidupan. Ya. Terima kasih kupu-kupu. Sebab kita kan human being. Mesti buat salah. Betul. Okey. Ini. Apa tu? Pasal mami kita ni. Aku geram betul. Last week dia tak cakap apa-apa pun. Last week dia datang. Kenapa kau tak tanya soalan tu? Bukan. Sebab kita tak tahu. Kita nak fokuskan dengan dia punya mami tu. Dengan Abang Pian dia. Rupanya ada lagi kes yang gosip-gosip lagi hangat. Alah, tapi ni bukan kes daddy Abang Pian kan? Bukan. Ni kes tak ada kena-mena dengan anak dia. Tak ada kena-mena dengan Abang Pian pun. Yang lain. Pandai she simpan story Kan she kongsi dah 2 tahun ni tau. Ni cerita dah bertahun lamanya. Aduh. Melodi dulu dah pernah cover dah. Kau tahu kau tengok Aku je research. Melodi dulu dah bagi tahu dah. Tapi ni interview lagi ni. Jom kita tengok. Okey, jom kita layan. Ada. Ni ramai gila orang suka.
kan dia dah cakap tadi. Sebelum ini, isu yang dahulunya berkaitan Daini bersama ayahnya Aman Grasika masih belum menemui jalan penyelesaian. Di samping raya yang bakal tiba, kita pun nak tahu juga status hubungan Daini bersama ayahnya. Dah baik ke belum? Kita doakan semoga hubungan kedua anak beranak ini bertemu jalan penyelesaian yang terbaik. Kita tahu sebelum nikah juga Daini tidak dibenarkan untuk bertemu dengan ayah dia Aman Grasika. So mungkin kita nak tahulah status terkini. Isu tu dah selesai ke belum? Kita diamkanlah. Kalau dia dah buat tak tahu, kita pun buat tak tahulah kan. Nampak gayanya macam memang dia tak nak. Kalau dia nak cari, mestilah boleh kan. Melalui kakak Aman Grasika boleh, semua boleh. Kalau dia blok ke apa ke, dia orang mesti macam buat diam dan akan rasa tak bersalah lah. Malah nak fikir sangat. Tapi kalau papa dia masih ingat anak dia, carilah. Nak kata kita nak settle lah. Dia anak perempuan, mami nak lepaskan pergi jauh untuk cari bapa dia semua kan. Anak mami kena apa-apa macam mana? Ada tak dia ini cuba untuk menghubungi lepas daripada isu tu berlaku? Tak adalah nak cuba cari ke kan. Sebab kalau Daini cari pun dia tak nak juga jumpa. Nak buat macam mana? Daini dah cuba sedaya upaya. Dia blok IG awak ya? Blok IG tu tak tahu, tapi dia blok WhatsApp semualah. Jadi sebab semua benda dia kontrol. Daini dah cuba usaha macam-macam tapi still macam tu juga. Sampai sekarang masih macam tu lagi. Ada tak mungkin rasa terkilan, rasa nak marah ke untuk isu tu mungkin sampai ke hari ni? Masa mula-mula jadi tu rasalah nak marah, tapi sekarang ni rasa marah tu tak ada, cuma agak terkilan sebab masih tak dapat jumpa. Nak jumpa tapi tak nak. Dekat pun tapi dia still tak nak. Jadi itulah, nak paksa-paksa pun kan. Mami faham sebenarnya kalau seandainya papa dia ni tak berani nak jumpa. Mesti ada sebab. Kot sebelah pihak lagi tak bagi ke apa kan. Mami faham. Tapi anak ni dia cakap dia faham tapi hati dia siapa yang tahu kan. Kita tahu perkara ni dah 2 tahun berlarutan kan. So mungkin tak ada kata putus untuk benda ni. Takkan nak benda ni berlarutan sampai bila-bila. Apa yang Mami nak cakap? Mami memang dah tak ada kena-mengena dengan dia. Kerinduan ni mungkin daripada anak. Daripada sebelah sana pun mungkin ada tapi dia tak berani untuk luahkan. Mana kita tahu kan. Mami sangat berharap dan selalu berdoa. Hanya itu yang Mami mampu buat. Mami tak boleh lah kata nak pergi terjah rumah orang. Dia kan suami orang kan. Jadi Mami mengharapkan yang Daini satu hari akan dapat jumpa papa dia, itu saja. Pada Daini sini, jika ayah Daini sedang menonton melodi kali ini, mungkin apa yang mungkin Daini nak sampaikan dekat ayah Daini? Nak cakap papa jaga diri elok. Harap kalau boleh dapatlah jumpa Daini walaupun jauh. And selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kalau Daini ada salah dan silap. Rindu tak? Rindu tak papa? Benda ni ialah ujian orang ni lain-lain lain-lain. Kita semua tahu arwah Sarah jenis penyayang macam mana. Dah buat tu dah lah, kita buat benda lain pula. There was no concert, no show, no nothing. Sudah segala apa yang kau mau ku lakukan sudah. Diberi penghormatan merakamkan lagu yang sepatutnya dinyanyikan Allahyarham Siti Sarah berjudul Sudah, Niki Palikat menyifatkan pemilihan tersebut merupakan satu tanggungjawab besar buat dirinya. Namun Niki bersyukur apabila ramai yang memberikan respon yang positif. Mulanya takut lagu tu memang dibuat oleh Naim Daniel untuk arwah Sarah. Kita semua tahu arwah Sarah jenis penyayang macam mana. Niki pun sangat hormat, sangat kagum dengan Sarah sebagai seorang penyanyi. Once Niki dapat lagu tu, dengan dengar dia punya backstory, kita takut. Macam mana pula persediaan Niki untuk bawa lagu tu? Niki tak cuba nak bertanding dengan Sarah. Sekenal Niki dengan Sarah, dia ni jenis yang dia sangat mengalu-alukan kreativiti setiap penyanyi. Niki bayangkan, okey, kalau dia tahu Niki akan membawakan lagu ni, dia pasti akan nakkan Niki nyanyi dari perspektif Niki sendiri. Niki sebagai seorang anak teater, Niki bungkus diri dalam komputer, Niki sampai ikat tangan untuk tengok hasil nyanyian dia macam mana. Sebab ini adalah satu tanggungjawab untuk Niki. Selepas Niki dah keluarkan lagu tu, macam mana feedback orang? Niki rasa lagu tu merupakan satu rezeki dan lagu tu datang dekat Niki sebenarnya. Niki tak cari. Jadi Niki rasa memang ditakdirkan untuk Niki membawakan lagu tu. Apa feedback dari para pendengar tu Niki tak boleh nak control. Tapi yang Niki tengok so far, orang memang terima dengan baik lagu ni dan siap buat cover dengan banyaknya. Itu part yang paling Niki enjoy nak tengok. Umum mengetahui kemelut yang membadai rumah tangga Samsul Yusof dan aktris Putri Sarah yang didakwa diganggu orang ketiga. Sebagai rakan yang rapat dengan Samsul, Mawi mengharapkan isu itu dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik. Insya-Allah, amin. Wahai kawan semua, kau sedang mencari siapa? Kalau kau cari
Kamila, leburkan segala-gala itulah syaratnya. Mawi, siapa Kamila ni dan apa kena-mengena dia dengan you? Itulah dia. Saya pun aduh kan. Apa kena-mengena saya dengan Kamila ni? Kalau orang rasa Kamilah tu adalah seorang perempuan lah bagi dia. Kalau orang perempuan tu rasa nama dia Kamilah, lagu tu untuk dia, okey je kan, tak ada masalah. Dia berat sikit sebenarnya. Dia perkataan Kamil ni, dia maksud dia kesempurnaan. Jadi untuk mencapai satu tahap kesempurnaan sebagai manusia, mencapai tahap kesempurnaan itu kita perlu apa? Maksudnya kita perlu berkorban lah segala-galanya, semuanya kerana Allah Ta'ala. Tu dia. Itu manusia yang paling sempurna dalam dunia ni adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dah sampai ke makam kesempurnaan itu. Kita ni semuanya kena cari benda tu. Itu je lah. Pada hari ini juga kita tahukan pelancaran filem ketiga yang diberi nama Zim Zim ala Kazim. Tak, dia punya intonasi. Intonasi dia. Zim Zim ala Kazim. Filem ni mengisahkan kisah yang kita olah daripada kisah benar daripada Ustaz Kazim sendiri. Pengalaman dan juga ujian yang Ustaz Kazim lalui sepanjang hidup Ustaz Kazim dalam dunia dakwah dia lah. Bila kita rasa ujian kita dah besar, sebenarnya ujian orang lain ada yang lebih besar lagi. Kenapa saya nak buat filem ni dengan Ustaz Kazim? Sebab saya rasa kisah Ustaz Kazim ni memang patut dikongsi untuk inspirasi kita. Untuk menerbitkan sebuah filem semestinya memerlukan bajet yang agak besar. Lagi-lagi bajet difahamkan untuk filem ni adalah bajet Mawi sendiri. Pastinya orang akan tertanya di mana datangnya keberanian Mawi untuk ambil Ustaz Kazim Ilyas ni sebagai watak utama. Bila kita kata nak buat kisah benar ni, saya rasakan juga sebenarnya orang yang paling layak nak bawa watak ni sebenarnya yang betul-betul faham apa yang dilalui oleh Ustaz Kazim adalah Ustaz Kazim sendiri. Dan Ustaz Kazim pula memang kata, Mawi, saya akan bagi komitmen 100% untuk filem ni. Tak apa, saya akan buat watak diri saya sendiri macam itu. Saya mula-mula terkejut juga. Tak betul ke Ustaz nak berlakon ni kan? Betul, dia kata 100% saya akan komit. Sampailah waktu kita script reading. Waktu script reading, Ustaz macam dah ready tau. Buku ada depan dia, skrip. Tapi dia macam tak baca skrip. Bersahaja je. Macam dah syuting lah Ustaz kan. Kru semua macam terkejut tengok. Ustaz bahaya, dia script reading pun dah bagi kan. Kerisauan tu dia mula menurun. Okey, Ustaz ni memang bakat tu memang dah ada lah. Nampak dia punya bersahaja tu kan. Seperti yang kita semua tahu, baru-baru ni kecoh apabila Puteri Sarah, isteri kepada Samsul Yusof, membuat pendedahan mengenai rumah tangga mereka yang sedang bergolak ketika ni sebagai rakan. Kenapa yang Mawi boleh katakan mengenai isu tersebut? Saya ni tengok dia jauh dan saya pun tak tahu apa masalah sebenar dia orang ni kan. Dan saya pun tak pernah pun saya nak ambil campur pun. Kita tengok dia jauh, kita tengok daripada media sosial apa semua kan. Walaupun saya ada dengar juga cerita tengok media sosial pun, tapi saya sendiri pun kalau duduk dengan dia saya tak pernah tanya pun hal peribadi dia. Dia orang lebih pada cerita pasal macam ni lah, nak buat projek apa, filem ke, nak buat lagu lagi ke. Apa yang saya boleh cakap, benda ni ialah ujian orang ni lain-lain. Saya sendiri pun pernah melalui ujian macam gitu kan. Jadi saya harap mereka kuat lah. Dia orang kuat lah kan. Jangan sampai pecah belah lah kalau boleh lah. Saya harap macam itulah sebagai kawan, sebagai sahabat. Saya doakan lah orang jumpa jalan penyelesaian dengan baik. Oh, itu cerita dia. Cerita kat Melody memang selalu panas-panas. Of course lah. Kenapa kau tak pernah cover cerita aku? Aku tak cukup panas Dia selalu baik, Ain. Oh, tak boleh juga. Lagi-lagi dah jadi mak-mak sekarang ni. Okey, Ain, ni ada information sikit pasal drama-drama dekat TV3 lah yang tengah hebat-hebat sekarang ni. Cerita Jangan Malu Menangis. Yes. Kenapa kau ni? Aku tak nampak prompter tu. Dia dah naik dulu. Jangan Malu Menangis. Saksikan telefilm raya yang bakal membuat anda tidak malu menangis di TV9 yang mengisahkan tentang kisah seorang ayah yang merindukan kasih sayang daripada anak-anaknya. Alamak, sedih ni. Ramli kesunyian dan merasa dirinya disisihkan. Adakah kerana cara didikannya pada anak-anaknya dulu? Atau kesibukan anak-anak untuk mencapai kejayaan benar-benar mengekang mereka untuk menjaga seorang ayah? Cerita sedih ni. Jangan lupa saksikan Malu Menangis. Jangan malu menangis, lakonan hebat Datuk Rosyamno, Fauzia Latif, Ozrin Wati, Aprena Manrose, Harissa Adlin dan ramai lagi pada 2 Mei ini jam 9.30 malam di TV9. Juga di saluran Astro 149. Aku tak boleh tu habis cerita-cerita pasal ayah ni kan. Aduh, sedih tu. Kan, kita apalah kita janganlah bersedih sekarang. Okey. Kita nak cerita raya ni sebab kita ni ada tetamu istimewa ni. Oh, betul. Sekarang drama ni tengah hot. Yelah, tengah trending. Teruk dia kena kecam sebenarnya salah seorang pelakon tu. Kita ada pelakon hebat Kilaf Asmara, Fasha Sanda dan juga Fahrin Ahmad. Lupa nama I ke? Anak panggil abang. Saya cakap abang ke? Sebab kita host kan? Okey. Nak tanyalah, kenapa Abil kata kena kecam? Ada kena kecam ke? Ya, I tengok. Ini kita tanya yang ini. Okey, Fasha kena kecam saya lah. Hanim Shah tu yang kena kecam. Bukan Fasha, Hanim Shah kena kecam.
Tapi alhamdulillah lah, bila dia orang kecam tu maksudnya dia orang betul-betul menjiwai. Menjadi karakter saya tu. Yelah, sebab Fasha kan dah lama tak buat comeback. Tiba-tiba buat comeback watak antagonis. Itulah mungkin dah lama tak buat series kan? Dah lama tak buat series dan kebanyakan series semua watak-watak yang jadi dia orang tak boleh accept yang watak belang-belang tu dia orang tak boleh terima. Batu air mata ni. Ini yang tak malu menangis tadi tu. Macam Abang Farin macam mana? Okey. Kesian ni, dia ceritanya jadi suami yang didustai. Dianiaya oleh Hanim ni. Kan? Macam ni pun kena aniaya. Okey. Itu watak untuk Aizat lah, very straightforward untuk Aizat tapi very deep kerana dia seorang suami yang dianiaya, yang sangat setia, yang sayang pada anak dia dan cuba beri terbaik, tapi Hanim ni dengan hal-hal dia ni semua beri masalah kan. Okey. Tapi sebenarnya bila awal-awal pun sebenarnya Fasha dah cakap dah, Farin, you think okey ke girl bawa watak ni apa semua kan. Sebab I dapat rasa dah. I dapat rasa dah akan dikecam. It's okay. Fasha is at a level already yang orang dah tengok dia baik dan sebagainya. I think this is the time yang rasa macam kalau kena kecam bermakna itu adalah pengiktirafan daripada lakonan. Sebenarnya. Okey, I ada tengok sebenarnya I tak tahulah betul ke tak sedutan dekat TikTok sekarang kan asyik keluar sedutan. So tak salah lain Kak Fasha curang dengan Fatah Amir. Ya, Fatah Amir. Kita tak sabar. Betul kan? Betul dia curang. Okey, nak tanya Kak Fasha. Having an affair with someone's husband kan? Affair lah kan? Macam ni, wife orang ada skandal dengan suami orang. Macam tu. Teruk betul lah cerita ni. Ada benda ni berlaku. Ada. Sebab teruk. Dan menjadi lebih genting lagi ialah itu adalah adik tiri dia sendiri. Aduh, apa jahat sangat. Itulah pasalnya. Sebab tu kena tengok. Kejap. Ni kita ada story ni. Apa nak ambil cerita? Sabar, ni lepas ni ada cerita best ni. Nak kita tengok. Cerita apa pula? Cerita pasal tengok je lah dulu. Okeylah. Tu dia. Panas. Initial. Berjumpa namun akhirnya terpisah. Siang jadi hilang. Tular tahun lalu berkenaan konflik yang membabitkan kumpulan Search. Siapa sangka kumpulan yang sudah bertahun menggegarkan industri hiburan juga boleh berpecah. Ish. Kenapa tu saya pun kecewa juga ni. Namun dengar cerita Search akan kembali muncul dengan konsert berskala besar. Alhamdulillah, syukur. Tak sabar rasa ni. Jom kita dengar apakah persediaan Amy Search dan Man Kidal. Okey, memang selama 2 tahun semua orang menyepi. There was no concert, no shows, no nothing. It's a zero business for artis hiburan ya. So this is masa yang memang kita tunggu bila kapannya akan bermulanya bisnes. Dengan suasana sekarang memang kita dah rancang dengan new single kita Endemic dan dia memang kena pada tempatnya. Try to sing the best lah. Dia perlu ada rehearsal, jadi ni. So bila preparation ni untuk konsert ni dah lebih lama lagi untuk kita susun lagu, untuk fikirkan the whole segment, the playback video macam mana penceritian konsert tu. Kita nak tanya sikit lah berkenaan abang dan tim lama, boleh? Yang ini adalah kita punya akar atau roots of Search. Backstreet. Kalau orang nak cakap pasal yang lain tu, kita hidup dalam dunia yang everyone free to do anything. So rezeki aku, kita orang punya, rezeki dia orang punya lah. So jadi kita just move on. Abang tak rindu ke nak bersama-sama di atas pentas dengan Search yang lama? Untuk saya tak ada isu tu, no comment. Tapi itu terletak pada Search tu sendirilah. Tentang untuk bersama, saya okey je untuk saya. Sebelum ini Melody ada melaporkan mengenai pelakon Ben Amir yang didakwa di mahkamah atas tuduhan melanggar kontrak dengan sebuah produksi. Namun ketika itu, Ben enggan memberikan sebarang komen. Bagaimanapun ketika ditemui baru-baru ini, Ben atau nama sebenarnya Muhammad Amir Sabarudin mendakwa dirinya kini menerima lebih banyak tawaran berlakon meskipun pernah dilanda kontroversi yang mencalarkan reputasi dirinya. Wah, kalau begitu syukur alhamdulillah. Ben, tahniah dipilih sebagai pelakon utama untuk super telefilm. Alhamdulillah saya dapat juga bekerjasama dengan Datuk Awi sebab sebelum ni saya sepatutnya ada satu projek dengan dia sama arwah Ahmad Khalid tapi tak dapat nak dibuat lah, so dapat rezeki baru. Of course saya tak sabar nak bekerjasama sebab saya pun memang dah lama nak bekerja dengan Datuk Awi kan. Kita pun tahu dia punya credibility macam mana. I hope cerita ni orang dapat terima lah. Sebelum ni kita banyak tengok Ben sebagai hero dalam filem cinta-cinta, banyak watak yang mencairkan gadis-gadis kat luar sana, tapi dekat dalam super telefilm ni, fahamkah watak Ben ada sedikit macam gangster
Ustaz takut tak dibenci ke? Tak adalah. For me, setiap pelakon ada dia punya musim ni kan. Kita kena sentiasa evolve. Tak boleh nak buat satu karakter je. This is a great opportunity for me untuk kembangkan lagi saya punya bakat lakonan. Untuk orang tengok, okay, Ben boleh berlakon macam ni, berlakon macam ni. Tapi filem lepas ni, tu saya jadi jahat. Ni job lain lah. Kan? So itu satu lagi karakter yang saya tak sabar nak buat. So orang boleh tengok, oh Ben bukan je macam boleh buat karakter gadis-gadis yang cinta semua tu kan. At least boleh buat something different. Ben, itu mengenai perkembangan kerjaya Ben, dan kita nak tanya jugalah, baru-baru ni umum tahu kan diterpalit dengan kontroversi melanggar kontrak. Benda tu sedikit sebanyak mungkin mencalakan prestasi you yang agak baru dalam industri ni kan. I think isu ni kita pun dah settle kat court, and court pun dah cakap I tak bersalah pun. So I tak nak cakap, tak nak komen benda-benda yang dah lepas. So I hope that isu ni kita me and the production boleh move forward. Sebab itu bulan puasa I pun dah malas nak fikir benda-benda yang 2 tahun ni kan. Kes ni pun almost 2 years juga. So I hope that kita semua boleh move forward lah. Walaupun isu ni dah selesai di mahkamah tapi isu tersebut sedikit sebanyak mencalakan prestasi you tadi. You tak takut kalau digam oleh mana-mana produksi ataupun pengarah-pengarah drama atau filem dalam industri ni? Tak ada. Sebenarnya lepas kes ni banyak lagi job ada lah. Tak ada pun kena gam apalah. Sebab for me simple je. Macam orang siapa yang tahulah. I still ada I punya pendirian, and I hope that semua orang boleh terima dan semua boleh move forward, and tak ada masalah pun dari segi kena gam ke apa ke. I dapat job ada je everyday. Kak Ruhila antara pengarah yang menaikkan nama Ben waktu Ben awal-awal masuk industri, dan bila kes ni terjadi mengaitkan you dengan dia, sedikit sebanyak orang kata Ben ni seolahnya lupa diri. Itu apa orang nak cakap suka hati diorang lah. I tak boleh nak kawal apa orang nak cakap. Apa orang nak cakap, diorang cakap. Penting I tahu I punya I know my rights, and I know hak saya macam mana. Tak ada bakat, cuba tunjuk ada bakat. Tapi saya rasa saya dah tak boleh nak makan lagi. Hello, kita kembali lagi dalam Melody. Yes, okey, nak bagi tahu sempena raya ni sebenarnya TV3 ada banyak rancangan menarik untuk penonton setia TV3. Jadi korang jangan lupa tengok semua program menarik sepanjang bulan Syawal ini. Untuk maklumat lanjut sila layari www.extra.com.my/seikhlas-hati. Kita ada program apa? Tanyalah Ustaz Raya ni antara program untuk Air Raya ni Air. Tanyalah Ustaz Raya, Raya pertama 6.30 pagi. Malaysia hari ini Raya. Raya pertama 8 pagi dan Raya kedua 9.30 pagi. Sampaikan Raya iaitu malam Raya ni korang memang kena tengok pukul 11 malam. Melodi Raya pun ada juga. Raya ke-6 dan juga ke-13 12.30 tengah malam. I can see your voice. Tengah hari. Tengah hari. Jangan tengah malam. Minta maaf. Jangan gelap. Tengah malam. Minta maaf ya. Apa? Muka aku ni layak tengah malam je kau tengok. Sabar habis. Kita minta maaf ya. Salah kupu-kupu. Okey, seterusnya. I can see your voice. Raya ke-6 9 malam. Oh, ini rancangan betul. Rancangan kau tepat. Ini rancangan aku. Rancangan aku buat ni kau kena sebut. JKK Raya pun aku ada. Aku tahu. Raya ke-6 10.30 malam. Betul yang terakhir? Banyak job awak back to back. Tapi sebut apa yang disebut dalam ni. Jangan jahat tau. Mulut jahat. Okey. Itulah dia. Program-program. Jom kita tengok program-program Raya. Jom. Gelak je kau suka Syukuri kemeriahan Aidilfitri bersama variasi rancangan raya istimewa di Tanyalah Ustaz Raya. Satu topik yang cukup menarik iaitu berkaitan dengan silaturahim. Mulai raya pertama 6.30 pagi. Seikhlas hati bersama Malaysia hari ini. Malaysia hari ini Raya. Raya pertama 8 pagi dan raya kedua 9.30 pagi. Salam Aidilfitri, seikhlas hati daripada TV3. Wah, meriahnya raya kali ini. Lebih meriah dengan seleksi rancangan hiburan raya terbaik di TV3. Sampaikan Raya, Malam Raya 11 malam. Melodi Raya, Raya ke-6 dan ke-13, 12.30 tengah hari. I Can See Your Voice Raya, Raya ke-6, 9 malam. JKK Raya, Raya ke-6, 10.30 malam. Salam Aidilfitri, seikhlas hati daripada TV3. Macam tak ada apa-apa je. Padahal tengah borak tadi. Menarik kan? Tak, diorang tengah borak. Mari kita bagi tahu satu dia. Diorang tengah borak. Rindu masuk set. Sebulan tak masuk set, rindu. Awak tak nak berlakon ke? Jangan payah tanya kat saya. Jangan payah tanya. Anak kita kecil lagi, Wak. Ada. Okey. Dah nak tanya balik. Apa? Kak Fasha tadi, kita tanya pasal TikTok viral tu. Ada adegan tu. I tengok. Adegan tu Nelly dia pukul Fatah. Tok semua. Okey, nak tanya chemistry macam mana Kak Fasha nak dapat dengan Fatah?
Macam mana? Okey, pada mulanya memang tak dinafikan a bit kekok sebab dia saya tak pernah bekerja dengan dia dalam drama. So macam kita banyak berbincang, macam Fatah kita dah selalu macam Farin selalu 3-4 job dah panjang-panjang dengan Farin. So kita ada chemistry yang kuat. So macam bila dengan Fatah tu kita banyak kena bincang. Tapi alhamdulillah kita dapat buat mengikut apa yang our director Madam Uci Pradana berbincang dengan Fatah ke dengan Fazura? Berbincang dengan semua. Oh, dengan dengan Fazura dia PM tepi. Tak ada PM tepi apa pun, dia sangat profesional. Fazura faham ini kerja. Tapi suka tengok chemistry Fasha dengan Fatah. Memang ngam korang punya. Thank you. Tak tahulah bila time korang shoot macam mana, tapi bila I tengok dekat dalam trailer yang korang post dengan kat TV, nampak semua pelakon masing-masing karakter semua Thank you. Dia best part pasal Khilafah Asmara ni, setiap pelakon, setiap main karakter ataupun yang jadi mak ke jadi ayah dan sebagainya, semua colours dia orang lain-lain. Dia tak ada yang overlapping. So itu yang menyebabkan Khilafah Asmara dia cantik lah. Dia sebab dalam kalau kita buat satu drama ni, dia tak boleh macam ada seorang nak kena stunning, seorang dia kena semua nak kena feeling. Kita sama-sama bincang. So dan seperti semua tahu kan, drama Radio Swan semua mementingkan kualiti. Memang hebat-hebat. Jadi kita orang kena buat sehabis baik. Kita tak dapat lagi berlakon dengan production Abang Izzat. Ada tu. You yang tak free, you banyak job. Kita banyak job. Back to back. Okey, kita tanya Abang Farin sebenarnya. Abang Farin watak sebagai Aizat. Okey, Aizat, I rasa ramai kat luar sana macam kesian lah sebagai watak Aizat. Dicurangi. Ada tak abang dapat DM pelik-pelik yang macam you boleh curang Janisa, I ada. Untuk Aizat. Mana tahu? Adalah, mostly bila kita tengok kat Twitter, dekat komen-komen semua macam, ya Allah kesiannya Aizat ni, you don't Hanim don't deserve you lah. I deserve you. Kan? Jadi dia kata kalaulah ada watak Aizat ni jadi lelaki aku takkan tinggalkan dia. Pun ada juga. Ada macam tu Yelah, biasalah tu kan. Diorang kalau tengok drama mesti obses. Yang obses tu yang risau. Betul. Ada tak rasa macam bila tengok baca komen tu buatkan you rasa macam down ke, rasa macam aduh, kena maki-maki. Dia lebih kepada diorang mencarut pada karakter Hanisha tu, banyak mencarut, lepas tu banyak marah, lepas tu banyak macam nak pukul-pukul. Kalau jumpa aku akan macam-macam lah yang seperti Abi baca kan. So macam bila baca tu macam tak apalah, macam Aidil akan cakap lah tak apalah, it's okay. Maksudnya you berjaya bawa watak tu dengan baik. Macam tu je lah. Itu watak, bukan benci Fasha. Tapi ada cakap dah dekat Farin cakap macam mana ni mesti orang akan kecam I. Betul cakap it's okay. Kita buat benda ni untuk nak memberikan pengajaran kepada penonton. So kita tengok look on the positive side. Tak payah kita fikir macam kena kecam. Kita nak bagi banyak ilmu dan moral pada. Tapi memang lain watak Fasha dalam tu. Rambut buruk. Rasa buruk. Lagi-lagi kena tangkap kantor curang tu yang macam innocent. Tak salah, geram pula aku tengok. Betul. Tak bersalah je kan. Thank you for watching. Rasa je. Orang sebab kita knowing Fasha, dia memang memilih sikit. Macam untuk watak dia, kita tengok drama-drama dia memang cerita triangle, pilih semua yang jenis yang macam bersedih, berhumor, tiba-tiba yang ni memang totally lain. Beri impact. Thank you. Uci yang tolong I sebenarnya. Kalau tak, I tak boleh nak bawa watak tu dengan baik. Okey. Kita nak sambung lagi lepas ni, betul? Ya, betul. Itu je apa? Aku tengah teruskan kau ni. Okey, jom kita tengok. Jom. Siapa yang tidak tahu lagu yang menjadi siulan pada tahun 2002, Lau Ku Cukup Masin daripada Spider. Dan baru-baru ini, Melody berkesempatan bertemu Tam Spider berkenaan industri muzik. Dengar ceritanya, Tam berharap keamanan dalam industri. Keamanan macam mana tu, Tam? Kasihlah penjelasan sikit, ramai nak tahu juga ni. Pada saya dia terbelah pada individu itu sendiri, macam mana how dia appreciate persekitaran artis dalam dunia seni ni kan. Pada saya, jangan sampai mencacatkan industri muzik, itu yang paling penting. Jangan gunakan platform ni sebagai jalan mudah untuk membodoh-bodohkan diri dekat laman-laman sosial. Itu bukan industri muzik. Industri muzik mesti berguna dengan orang-orang yang betul-betul berbakat. Kita kena appreciate orang berbakat, bukan orang yang tak ada bakat cuba tunjuk ada bakat. Sebagai artis legend, artis lama, abang ada tak usaha untuk kembalikan balik, tarik balik industri hiburan dekat
kat Malaysia nampak sangat yang macam memperbodohkan industri kita. Ini bukan pada artis punya tanggungjawab. Inilah tanggungjawab kita bersama-sama. Media mainkan peranan, artis mainkan peranan, siapa saja yang terlibat dalam industri muzik kena mainkan peranan. Benda-benda yang tak berfaedah tak payah ditonjolkan. Kalau setakat hanya untuk mengejar rating dan memburukkan nama Malaysia, hentikan. Sebab kita kena ingat ini industri Malaysia. Jadi orang tahu siapa orang-orang hebat dalam industri Malaysia dan kita kena ada orang-orang baru. Maknanya tonjolkan mereka yang berbakat. Itu baru industri hiburan. Kita tengok lagu Spider yang orang kenal lagu Lautku Cukup Masin. Sampai bila abang nak biarkan yang tu je orang kenal Spider? Kita nak buat balik benda yang tu, kita rasa macam because of business ataupun kerana market, kadang-kadang dia tak jadi sangat. Kenapa abang rasa benda tu macam tak relevan ke macam mana? Journey dia memang macam itu. That time kita tengah ada mood kita buat itu je. Sebab tu kita nak buat balik. Dah buat tu dah lah. Kita buat benda lain pula. Itu dia punya cabaran dia untuk kita still produktif dan kreatif. Kalau macam sekarang punya trend, abang rasa yang boleh kembalikan kemasyhuran tu balik? Susah nak cakap kemasyhuran tu. Sebab kemasyhuran tu semua dah kita kecapi. Tak boleh lah benda yang sama je. Saya lagi suka untuk bereksperimen sikit sambil cuba-cuba tackle lah jiwa pendengar-pendengar ni semua. Cara abang nak tackle tu macam mana? Kita tahu sekarang ada modern-modern punya vibe. Kita try to apply mana yang kita rasa logik untuk kita apply. Kadang-kadang kalau lah kata saya Spider ni nak buat lagu macam ala-ala budak-budak zaman sekarang tu macam tak kena lah pula kan. Mungkin kita gunakan elemen-elemen seperti sound ke efek yang lain lah untuk kita terkinikan keadaan. Kita tak boleh ikut orang punya style. Kita akan maintain kita punya style tapi ikut perubahan zaman. As long diorang happy, as long diorang boleh gelak-gelak sambut raya pun dah cukup dah. Tapi kau kena promo-promo macam Jangan nak promo-promo, saya dah mula ni. Satu Malaysia dengar. Kau nak aku promo apa? Diri aku. Dia bersembang. Okay guys, Danny kalau bersembang dah style pun, satu Malaysia tengok pun kau tak kisah kan? Oh, kau apa sama aku cakap sebab kau tahu. Oh, yelah. Dah okey. Dah start. Mak-mak. Okey. Mak-mak sangat. Mak-mak sangat. Okey, Apa cerita? Ni apa cerita ni? Diorang masih kat sini lagi, Ain. Oh, yelah. Ucapan raya lah. Sian. Ucapan raya. Sebab girl nak pergi shopping ni, shopping raya. Dia kata anak tengah tunggu. Nak tengah tunggu kat sebelah kata. Okay. Silakan. Okey, kepada semua penonton Melodi, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin dan jangan lupa untuk menonton Khilafah Asmara minggu terakhir minggu ni. Thank you so much for your support. Yeah. Comel je kan girl ni. I'm favorite. Macam mana nak sekarang ke nak stay sampai ujung nanti ke macam mana? Tanya Michelle. Jangan bincang sekarang. Okey. Seram. Apa ini kira closing untuk Khilafah Asmara ni lah. Khilafah Asmara ni. Okey, pastikan dah menyaksikan Khilafah Asmara Minggu Ais seperti mana yang Fasha katakan tadi dan terus beri sokongan dan ramai yang bertanya macam mana nak catch up dan sebagainya di Disney Hotstar pun boleh dan juga ditonton pun boleh. Jadi terima kasih atas sokongan anda. Ini satu drama yang lain. Teruskan menonton. Yes. Okey, terima kasih Pak Farid. Thank you so much. Bersama kita. Macam ni nak lepaskan diorang shopping ke apa? Apa? Janganlah. Okey, kita duduk. Sekejap. Aku rasa kita tak boleh lepaskan diorang dulu. Tak boleh. Kau tadi asyik nak bye-bye je. Kau nak Okeylah. Okey. Jom. Kita bagi diorang dengar cerita dulu. Okey. Kisah pasal Daddy Syuib kita. Tahun ni perayaan dia yang disambut tanpa arwah isteri tercinta. Sekejap lagi kita akan bersama dengan Syuib. Okey, jom kita layan story ni. Jom. Happy anniversary. Happy anniversary. Love you. Love you. Yang ke? Ke-8. Dah banyak dah. Dah banyak dah. Anak bila kita nak banyak kan? Kita bakal menyambut Hari Raya Aidilfitri. Meskipun begitu, sambutan buat pelakon dan pelawak Syuib serta anak-anaknya pasti tidak semeriah seperti sebelum ini. Abang Syuib, Ya, saya. kita bakal menyambut Aidilfitri tak lama lagi. Apa yang abang boleh kongsikan persiapan untuk raya nanti? Ini raya yang sungguh mencabar untuk saya. Tapi saya percaya insyaAllah ada hikmah di sebalik semua yang berlaku. And of course saya menyambut raya tahun ini dengan gembiranya insyaAllah dengan anak-anak saya yang soleh-soleha, yang comel-comel, yang baik-baik belaka. Walaupun kadang-kadang ada kesukaran tu datang, tapi saya sebagai seorang bapa saya kena kuatkan hati dan saya nak tengok anak-anak saya happy. Sebab anak-anak saya ni alhamdulillah anak-anak yang puasanya penuh. Of course lah, bila puasa tu penuh, bila sambut raya tu macam inilah dia. Kita berjaya berpuasa sebulan, jadi ini hari yang kita meraihkan kejayaan. So saya nak anak-anak saya happy. Saya cuba buat macam-macam juga sebenarnya untuk diorang. Balik kampung, buat aktiviti-aktiviti yang mungkin sebelum ni pernah dibuat yang buatkan diorang happy. So saya tahu apa yang diorang suka. So balik kampung, mancing. Selama 10 tahun raya bersama isteri dan anak-anak dan kali ini raya pertama tanpa Kak Siti Sarah. Macam mana abang rasa? Benda pertama kali dia jadi susah, tapi saya syukur dengan
dengan apa yang ada sekarang. Walaupun dia tak ada, tapi saya seronok tengok anak-anak saya penerimaan diorang walaupun ibu dia tak ada. Saya tahu saya kena kuat untuk anak-anak. Saya kena ketepikan kesedihan tu. Saya memang meletakkan syukur tu di depan lah, supaya saya tak rasa down, supaya saya tak rasa macam sedih ke. Tak apalah, saya nangis kat belakang-belakang je. Tak apa. As long diorang happy, as long diorang boleh gelak-gelak sambut raya pun dah cukup dah. Tak apa, ini pertama kali. Mungkin lama-lama nanti saya dah terbiasa, saya akan okey. Tapi saya ada satu ketakutan yang di pagi raya yang nak salaman. Itu yang lah, dia berderai tu berderai lah kot. Tapi hopefully lepas tu okey dah, jangan nak sedih, jomlah kita. Sebab budak-budak kita bawa diorang ke sedih, diorang ke sedih. Tapi kalau kita bawa diorang pergi happy, hadirkan kegembiraan tu, dia akan gembira. Ya bang, agak berat untuk saya tanya ini. Apa agaknya juadah ataupun perkara yang paling abang ingatlah untuk Kak Siti Sarah selalunya buat pada pagi raya? Saya suka dia masak ayam kerutuk. Dia pandai masak ayam kerutuk. Mak dia orang Terengganu, itu paling dia terror. Semua kawan-kawan pun tahu, family pun tahu dia memang pandai masak kerutuk tu. Kalau bulan puasa dia pandai masak pajeri. Tapi saya dah tak boleh makan pajeri sekarang. Tapi untuk kerutuk tu yang paling saya nak sangat. Tapi saya dah tak boleh nak makan lagi. Itu yang paling dia terror. Dia masaklah cincai macam mana pun dia akan sedap. Kan El kan? Pandai masak kerutuk kan? Baru teringat. Itu dia. Nampak tak ucapan raya tapi tak boleh balik-balik. Tak boleh. Kasi kita balik. Dia sekali kita stay tak apa sampai hujung sampai hujung. Dah sampai sini tak boleh keluar dah. Tak boleh sampai kita habis. Kesian yang diorang berdua je. Korang lagi okey. Tak Abil cakap tadi Kak Fasha tunggu anak-anak tengah tunggu. Fasha kau panggil dia. Sorry Kak Fasha. Dia kawan kau. Kak Fasha. Ajak. Kak Fasha. Tak payah kakak pun tak apalah. Kita dah sama umur. Oh, Alah sama umur lah. Betul ke? Ya, kau nampak lah. Aku sama umur sebenarnya. Ceritalah sikit pasal raya, preparation raya. Shopping raya dah. Mana besok raya ke? Betul ke besok raya? Okey, kan. Itu kita tunggulah malam ni. Esok raya ke tak raya ke apa-apa pun kita tetap berraya. Okey, raya dekat KL je. Alhamdulillah mak mertua, mak ayah pun dah ada di KL je. So tak perlu travel. Saya syukur sangatlah raya kat KL. Best lah. Persiapan pun ringkas saja. Simple je. Simple je. Girl macam mana? Kau mesti meriah ni. Ini meriah. Dia confirm meriah. Anak girl. I don't think so. Ya, sederhana tapi meriah. Sederhana tapi meriah. Kak Fasha raya mana tahun ni? Raya pertama dekat Rembau, raya kedua di KL, rumah mama, raya ketiga insya-Allah balik Perlis. InsyaAllah. Boleh. Travel pergi Perlis ni. Kita teringat Perlis kita pergi kat sana tu. Oh ya. So macam mana kalau raya kan pergi Rembau, lepas tu pergi kat KL biasalah kan. So, kalau kat Perlis dengan Rembau tu beza tak diorang punya celebration raya kat sana? Makanan macam mana? Ke lebih kurang? Semua sedap. Semua sedap? Senang je tanya Kak Fasha semua sedap. Kita tak tahu jual je. Kita nak tahu menu. Dia malah lain kita dah tu dia nak pergi shopping dah tu dia nak balik. Dia tengah terfikir aku dah 2 tahun tak beraya ni. Terfikir pula apa beza ni. Aku macam semua sedap Semua je. Tak kena fikir anak-anak dia sekarang tengah kita nak tahu menu. Dekat rumah dia tak kasi aku balik tau. Tak apa. Okey, kita temankan sampai hujung. Okey, Abang Farin KL, duduk KL. Okey, kita nak tahulah setiap kali raya memang Abang Farin KL lah. Kemeriahan tu macam mana? Orang kata kalau raya KL dia macam betul macam bosan je. Macam meriah tak meriah? Dia betul dia bergaya. Yang penting kat mana mak ayah kita ada. 30 saat je tahu nak jawab ni. Yang penting mak ayah kita ada. Tapi dalam masa sebulan tu ada masa balik ke Johor, kita balik ke Johor. Ada pusing-pusing itu dan jangan lupa tadi after rancangan menarik raya kan. Ya, betul. Esok WHI sehari sebelum raya jam 12.30 hari. Sempat nampak. Okey, terima kasih semua sama Hari Raya korang. Sama Hari Raya mak saya batin. Sama Hari Raya semua. Terima kasih Selamat Raya Mak Ayah. Dah habis. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, berdiri di atas bakat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ni dah betul habis. Dah betul balik. Hari Raya. Tibalah Syawal yang dinantikan. Kita kan selalu minta ampun, kosong-kosong semua. Tapi mulut pun nak kena mulut kosong-kosong juga. Maknanya, kita kena pastikan mulut kita sentiasa segar dan sihat bila kita bercakap. Caranya, kita kena berkumur dengan Listerine 2 kali sehari lepas berus gigi untuk mulut yang bersih dan sihat. Jangan ingat memberus gigi je cukup tau. Bila kita berus gigi dan berkumur, ia akan membersih lebih dalam supaya mulut lebih segar, gusi sihat dan gigi lebih kuat.
Barulah orang nampak kepribadian kita. Nak jumpa orang pun lebih yakin. Nak makan-makan pun seronok. Tapi jangan lupa berkumur lepas tu ya. Baiklah, Abil dan tim Melody ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua penonton Melody. Ingat ya, kekal segar, kekal selamat dan jaga diri. Bye.